Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saya muliakan kursi baru dah. Ahli-ahli jawatan kuasa lah, ada jawatan kuasa, para asatizah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Yang pertama-tama sekali, kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sentiasa mengurniakan kita al-afiyah. Al-afiyah iaitu kesejahteraan, keselamatan daripada bala, kesusahan, dan Allah kurniakan juga kita kesihatan. Itu rangkum dalam satu perkataan afiah. Kan orang biasa sebut kat kita tu, semoga engkau sihat wal afiat, kan? Sihat wal afiat. Afiah adalah satu benda yang besar. Sebab tu Nabi SAW sebut pagi-pagi, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, aku minta kepada engkau keampunan dan juga afiah fid din fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Minta pagi-pagi. Seterusnya, kita syukur juga kepada Allah SWT mempertemukan kita pada malam ini. Kita berada kini pada 26 Jumadal Akhirah, ataupun orang Melayu sebut 26 Jamadil Akhir, 26 Jamadil Akhir. Yang betul sebutan dalam bahasa Arab dia bukan Jamadi tetapi Jumada. 26 Jumadal Akhirah, 26 Jumadal Akhirah, yang mana tak lama lagi kita pun lepas apa ni, Jamadil Akhir, lepas tu Rejab, lepas tu Syaban, lepas tu pun Ramadan. Jadi tak lama lah untuk kita kembali balik pada bulan Ramadan. Apabila para sahabat radhiyallahu anhum, apabila 6 bulan sebelum bulan Ramadan, dia orang minta apa? Dia orang minta, ya Allah, kurniakan mereka lagi bulan Ramadan. Ramadan begitu besarnya. Ramadan tu 6 bulan sebelum tu dah minta, ya Allah, bagi aku sampai, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Jadi moga-moga adalah umur kita untuk dapat sekali lagi Ramadan. Dalam setahun tu yang paling penting, bulan paling penting untuk kita adalah Ramadan. Sebab kalau kita fikir-fikir balik, banyak mana benar amalan kita ni? Tak ada. Tak ada benar amalan kita. Saya lah, tuan-tuan banyak lah, saya tak ada. Jadi kita kena harap bulan Ramadan. Sebab kita dipaksa berpuasa. Walaupun mula-mula tu Allah baik kan, puasa dapat pahala malam tarawih, siang baca Quran, dapat banyak pahala pada bulan Ramadan. Sebenarnya kisah juga saya pernah cerita lah. Maknanya ada 2 orang yang baru masuk Islam, kan? 2 orang baru masuk Islam ni, seorang mati awal setahun, seorang lagi mati lambat setahun. Tetapi yang mati awal ni mati syahid. Dia ni suka berperang di jalan Allah dan mati syahid. Mati dulu awal setahun. Datang seorang lagi, dia ni bukanlah nak kau apa, dia taklah bersungguh macam yang pertama ni, tapi dia lambat setahun dia. Suatu hari seorang sahabat Talhah mimpi di pintu syurga. 2 orang ini dipanggil. Siapa yang dipanggil dulu? Agak-agak tuan-tuan siapa? Yang bersungguh-sungguh ni kau, yang mati awal, yang mati lambat setahun ni. Yang lambat tu, dia lambat tu mati setahun tu, dia dipanggil dulu masuk dalam syurga. Lepas tu diceritakan kepada Nabi. Nabi beritahu apa? Apa yang nak heran bona? Apa nak heran bona orang yang mati lambat setahun ni, dia dulu masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia dapat bulan Ramadan. Ramadan dia lebih. Jadi walaupun dia tak ada mati pahala mati syahid ke apa, tapi ada lebih daripada seorang lagi, lebih satu bulan, satu kali Ramadan. Tuan-tuan, besarnya pahala bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, kita balik kepada kita punya kuliah, iaitu larangan syarak, yang mana kita ini masih lagi di dalam bab yang pertama. Bab yang pertama iaitu, bukanlah bab, maknanya qismul awal, bahagian yang pertama di dalam kitab larangan-larangan syarak. Bahagian yang pertama menceritakan tentang larangan-larangan dalam
bab tauhid. Apa yang dilarang daripada kita ini dalam bab tauhid. Kepercayaan kita, apa yang dilarang. Percaya tu kita memang kena percaya Allah adalah Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Muhammad Rasulullah. Itu kita punya tauhid. Tapi ada tak larangan-larangan lain di sekitar tu? Ada. Jadi kita dah sebutkan juga banyak-banyak larangan yang dilarang di dalam tauhid kita ni. Jadi bulan lepas apa larangannya? Larangan iaitu kita bernazar selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nazar mesti untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nazar untuk orang sekian, nazar untuk wali sekian, nazar untuk orang soleh ni. Aku nak bayar nazar dekat kubur dia, aku bernazar. Tak boleh. Nazar hanya janji kita untuk buat suatu amalan kebaikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi nazar ni juga kita dah ceritalah bentuk-bentuk nazar. Dan yang kedua, bulan lepas kita cerita tentang larangan melampau di kubur orang-orang soleh. Jangan kita melampau pada kubur orang-orang soleh. Kita buat ni, kita buat itu kan. Sedang kita lupa sebenarnya tujuan kubur, ziarah kubur, Nabi suruh ziarah kubur, tujuan dia apa? Untuk mengingatkan kematian. Jadi bukan situlah tompek kau nak buat apa, solat sunat semua, bukan. Jangan melampau. Hatta di kubur orang-orang soleh pun tak boleh. Itu larangan-larangan yang juga kita telah sebut pada bulan lepas. Jadi pada bulan ni kita nak sambung larangan-larangan yang dilarang oleh agama ini kita lakukan. Tuan-tuan, kenapa disebut larangan-larangan ni? Kenapa kita ajar larangan-larangan ni, tuan-tuan? Sebab kalau kita perhati balik, kenapa manusia terjebak dengan kesalahan-kesalahan ni? Pertama sekali kita kena tahu, sebab tu kita kena baca Al-Quran, dan kadang-kadang kita kena tadabbur lah bacaan kita di dalam Al-Quran tu. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita di dalam surah As-Sad, pada awal-awal kejadian, mula-mula sekali Allah Taala cipta Adam. Allah cipta Nabi Adam. Siap Allah Taala suruh semua orang sujud, kan? Semua orang sujud. Okey, cuma sujud ini kepada siapa, itu khilaf di kalangan ulama. Majoriti kata sujud kepada Adam tu sendiri. Tapi saya rasa saya lebih bersetuju mereka itu sujud kepada Allah kerana Adam diciptakan. Itu maksud. Li Adam. Dia isu dia, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Apabila dikatakan kepada malaikat sujudlah kerana Adam, ke sujud kepada Adam? Li tu isu pada penterjemahan tu. Jadi saya macam setuju kata sujud kepada Allah, tetapi kerana kenapa sujud ni? Sebab Adam diciptakan. Okey, katakanlah semua ambil pendapat yang saya ikut ni, iaitu sujud kepada Allah. Allah Taala suruh sujud kepada dia kerana apa? Diciptakan Adam ini. Semua orang sujud kepada Allah kecuali siapa? Iblis. Allah kata aba wastakbar. Ya, perintah, kan? Perintah maksudnya semua yang ada, maksudnya mereka ini semua di kalangan, dipanggil orang yang tinggi di sisi Allah, yang dekat dengan Allah. Semua ini yang ada di sisi Allah ni, malail a'la ni, yang dekat dengan Allah, semua sujud kecuali ada seorang yang tak sujud, dia itu Iblis. Wa kana minal kafirin. Jadilah Iblis itu Allah Taala, bila Allah Taala suruh, tuan-tuan, kita tak buat. Kita ni okey lagi sebab kita tak dengar direct Allah. Dia macam gajo lah, gajo suruh kita buat ni. Tapi kalau arahan gajo tu, kita ni ayat jauh pendalaman kan, kita tak buat kan. Silalah stay at home kan, dia khabar stay at home, kita pun bergayau-gayau kan. Jadi mungkin kesalahan tu tak borek benar. Tapi kalau orang yang rapat dengan gajo, penasihat gajo tu kau, orang kanan gajo kau, ataupun anak-anak gajo tu sendiri yang bergayau-gayau, mereka telah derhaka kepada gajo kan. Itu boleh buat raja murka kan. Macam kita jauh macam okey sikit, tapi syaitan, Iblis dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh dan dia tak buat. Allah kata wa kana minal kafirin. Iblis itu di kalangan orang-orang yang kufur. Kufur, iaitu dia tak mau terima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai raja dia. Bila dia tak dengar cakap mana, dia macam tak iktiraf kan, dia macam tak iktiraf. Okey. Lalu Allah SWT cerita dalam surah As-Sad, qala ya iblis, dan Allah tanya lepas tu, ya iblis,
ma mana'aka an tasjuda li ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Apa yang menghalang, wahai iblis, apa yang menghalang engkau untuk sujud terhadap apa yang aku ciptakan dengan tanganku? Astakbarta am kunta minal alin? Adakah engkau ni rasa kau ni besar? Kau rasa kau nak lawan aku ke? Astakbarta, adakah kau rasa besar diri? Am kunta minal alin, ataupun kau ni lagi tinggi daripada Nabi Adam yang aku cipta? Kau rasa kau lagi besar daripada dia ke? Lalu kata iblis apa? Qala ana khairun minhu. Kata iblis, aku ini lebih baik daripada yang kau cipta tu. Kau cipta tu, yang kau suruh sujud sebab dia, buat apa? Aku lagi power kau cipta, buat apa aku nak sujud kat dia? Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api, dan engkau ciptakan dia daripada tin, tanah. Tanah macam tanah liat lah, tin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah engkau daripadanya, yakni kau turunlah daripada sini. Engkau sesungguhnya di kalangan orang-orang yang dilontar, yakni orang yang dibuang, diusir kau ni. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sesungguhnya ke atas engkau laknat aku sehingga hari pembalasan. Laknat ni apa? Laknat ni engkau ni jauh daripada kasih sayang aku. Engkau mendapat laknat aku. Bila kita kata engkau ni laknat, jauh daripada kebaikan, jauh daripada kasih sayang Allah, itu maksud laknat. Okay. Lalu kata iblis, qala rabbi, wahai Tuhanku, fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Kau anzirni, kau tinggalkan aku, kau jangan matikan aku dulu. Bagi aku stay, anzirni, bagi aku hidup, ila yaumi yub'atsun, sehinggalah hari dibangkitkan nanti. Maksudnya hari dibangkitkan, sebelum hari dibangkitkan semua orang mati, masa tu pun iblis mati. Okey, jadi iblis daripada Adam sampai sekarang masih hidup. Jadi iblis minta kepada Allah, simpan aku sampai hari dibangkitkan esok. Lalu Allah kata kepada iblis, qal fa innaka minal munzarin. Sesungguhnya engkau di kalangan orang-orang yang diberi tinggal. Kau boleh hidup sampai kiamat. Itu maksud dia. Ila yaumil waqtil ma'lum, kepada suatu waktu yang diketahui, ataupun dah ditentukan. Lalu kata iblis, kat sini nak cerita ni. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Maka iblis pun kata, dengan kebesaran engkau wahai Tuhan, nescaya aku ini benar-benar akan pesongkan mereka semua sekali. Aku akan pesongkan dia orang ni. Kau suruh sujud tu, dia orang ni kau rasa hebat sangat, aku akan pesongkan dia orang semua sekali. Semua sekali ni akan sosek ni. Itu janji dia. Okey. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang di kalangan mereka itu mukhlas, orang-orang yang disucikan, orang-orang yang benar di dalam ibadat mereka. Kalau ada orang tu ibadat sebab nak bagi orang nampak, ataupun ibadat sajalah, kan orang lain sembahyang saya pun ibadat dia tu tak clean, tak bersih lillahi ta'ala, mereka ni juga akan terpesong. Iblis cakap, kecuali orang-orang macam ni saya tak boleh buat apa lah. Okey, jadi janji iblis juga lepas dia nak pesongkan tu, tujuan dia apa? La amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Nescaya aku akan ini siapa cakap? Nescaya aku akan penuhkan neraka jahanam di kalangan engkau. Ni Allah Ta'ala sebut, aku akan penuhkan neraka jahanam di kalangan engkau yang tak mau sujud ni tadi. Engkau ni masuk dalam neraka, dan sesiapa yang ikut engkau semua sekali. Okay? Jadi iblis apabila dia dah engkar satu perintah Allah, kan, dan dia besar, dia berasa besar, dia akan masuk neraka. Dia akan masuk neraka. Jadi apa dia punya motif daripada situ sampai kiamat esok? Apa motif dia? Cari kawan-kawan masuk sekali dalam neraka. Itu je iblis. Dan dia punya tentera-tentera ni kita panggil syaitan dia lah. Syaitan ni tentera-tentera dia. Jadi tujuan mereka hanya tidak lain nak bawa ramai-ramai sekali masuk dalam neraka.
Jadi geng dia. Jadi apakah jalan yang paling mudah nak tarik orang ni masuk dalam neraka? Okey. Paling mudah iaitu apabila sampai agama kepada mereka, iaitu kita ni apabila sampai perintah, risalah, mesej kepada kita, iaitu Allah SWT itu, Esa Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi macam mana nak bawa dia orang-orang yang terima agama ni, iaitu dengan syirikkan sahaja mereka. Sebab tu kita belajar banyak bab syirik ni. Syirik ni banyak benda yang boleh sangkut kita untuk jadi syirik. Akhirnya apabila di akhirat esok, kita tergolong di kalangan orang-orang yang syirik. Sebab kita rasa saya rasa saya dah baik duduk berzikir, tapi saya minta tunjuk gambar wali ni, saya pun doa kat dia. Itu semua nak perangkap kita balik masuk dalam syirik. Allah Ta'ala dah clearkan ibadah kita lillahi ta'ala, sembah Allah, minta dengan Allah. Jadi tiba-tiba kita minta dengan orang ni, kita terperangkap. Jadi syirik paling mudah untuk bawa orang ke dalam neraka. Selain daripada pengikut hawa nafsu ni, selain daripada syaitan gunalah banyak jalan, iaitu hawa nafsu kita. Kita rasa banyak ada orang ni tak payah syirik kan, tak apa kan, sebab dia ni hari bangkit dia buat dosa, bangkit dia bang, yang ni tak payah susah dengan dia. Tapi ada orang baik, rajin solat tapi tersesat juga. Cara dia adalah dengan menjadikan akidah dia itu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, sama-sama untuk kita amati apa yang kita belajar ni, sikit sebanyak menjaga diri kita daripada neraka. Okey. Jadi kita sambung hari ni bab larangan yang seterusnya, iaitu babun nahyi anis sihr, bab larangan daripada sihir. Jadi agama itu melarang kita terbabit ataupun pertama sekali melakukan sihir ataupun terbabit dengan sihir ni. Agama tak bagi tuan-tuan. Jadi jangan rasa hebat kalau kita belajar, saya ada belajar dulu satu ilmu ni kan, sihir. Okey, jadi kita nak tengok dulu apa itu sihir. Sihir ini dinamakan sihir sebab ma khufiya wa lutifa sababuhu. Sihir ni dinamakan sihir tu sebab apa yang disembunyikan ataupun halus je sebab sebab tu perkataan itu sihir. Wa sumiya minhu wa minhu sumiya as-sahara li akhiril lail. Tuan-tuan, di waktu malam yang hujung sekali kita panggil apa? Sahar, suhur. Sebab kita bersahur last sekali. Waktu itu malam yang terakhir sekali. Jadi kalau biasanya subuh masuk pukul 6, masuk pukul 6 lah, kita ambil pukul 6. So, sebelum itu 10-15 minit sebelum tu adalah itulah waktu sahar, waktu suhur. Jadi waktu tu kalau ada orang buat apa-apa, kita tahu tak? Kita tak tahu. Sebab tu kita disuruh untuk sahur, macam kita sembunyikan waktu tu. Jadi datang perkataan sahur daripada sihir ni. Maknanya orang ni buat kerja malam-malam. Malam-malam pun bukan malam-malam orang jaga, malam-malam orang tidur. Waktu orang yang tak tahu. Jadi kalau berlaku terkena seseorang itu sihir, biasanya orang tak tahu sebab apa. Itu maksud sihir. Okey. Dari segi syarak pula, sihir itu ada beberapa jenis. Yang pertama sekali, yang berkaitan dengan uqad dan juga ruqa. Uqad dan juga ruqa. Uqad ni tali. Ada penyihir-penyihir yang menggunakan tali. Tali ni macam ni lah. Surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil uqad. Uqad itu tali. Maknanya Allah Ta'ala kata, dan berlindung daripada syarrin, kejahatan nafasat, orang yang meniup fil uqad, pada tali-tali. Memang ada satu jenis sihir yang menggunakan tali. So, tapi ni sihir jarak jauh lah. Ni jarak jauh. Dia buat orang guna tali. Ikat tali tu ko. Dia baca pada tali tu, dia akan ikat, lepas tu diikat ko. Macam tu lah lebih kurang sihir tali ni. Okey. Mungkin ada barang-barang yang lain jugalah yang pakai barang yang lain, tapi ini jarak jauh. Dan jenis yang kedua, jenis yang pertama ni tali dan juga jampi. Dan jampi, dia baca-baca, pop orang tu kono. Itu jenis yang pertama. Okey, dan jenis yang kedua adalah dengan
ubat-ubatan, adwiyah wa aqaqir tu'sar ala badanil mashhur. Yakni dia bagi satu bondo, suruh orang tu minum ni kan. Yang tu dia tak boleh jarak jauh, dia kena bagi minum kan. Bagi minum kau macam-macam lah kan, ada nasi itulah nasi apalah kan. Jadi itu benda semua adalah jenis yang kedua daripada sihir. Jenis kedua ini dia boleh membuatkan orang itu saraf iaitu orang tu paling daripada sesuatu, daripada cinta suka tahu tak suka, tu tak suka, itu sihir. Dan yang kedua daripada tak suka dan takkan menikah dengan kau kan, contoh minum-minum, okeylah kita kahwinlah minggu depan dekat Thailand Thailand, tuan-tuan tahu ke cerita ni, nikah kat Thailand tahu kan? Lajoy lah gurau tuan-tuan. Okey, jadi itu adalah dua jenis sihir yang dibahagikan di dalam kitab ni. Okey. Okey. Sihir pula ada dua jenis. Wasihru qismani. Yang pertama syirik, syirkun. Jenis yang pertama yang saya sebut tadi, syirik, iaitu dia tiup pada tali ataupun menggunakan jampi tadi. Sebab apa? Sebab biasanya sihir guna ini dengan cara ini dia guna perantaraan siapa? Syaitan ataupun jin. Jin yang kafir ataupun syaitan. Dia gunakan, maksud ada orang tengah kan? Ada orang tengah yang akan buat benda itu. Tapi sebelum orang jin tu tolong dia, okey, baca-baca semua tu, jin tu akan pergi buat kat orang tu. Tapi sebelum jin tu buat kat orang tu, jin tu nak apa? Jin tu akan minta sesuatu daripada dia. Okey. Jadi bila dia minta sesuatu daripada dia, biasanya benda-benda yang berkait rapat dengan mensyirikkan. Contohnya, okey, engkau pergi kalau engkau pergi sembelih ayam ni dan makan darah. Contoh macam itulah, benda-benda yang akan menyebabkan akidah orang itu sesat. Atau kau pergi sujud pada tokong tu, baru saya tolong kau. Jadi penyihir-penyihir yang biasanya buat kerja ini termasuk di kalangan penyihir-penyihir yang mensyirikkan Allah SWT, yang kafir. Jadi sesiapa yang membuat sihir jenis pertama ni tadi, yang jarak jauh ni tadi, biasanya kafir. Dan yang jenis yang kedua tadi apa? Yang beri minum tadi kan, ambil ni minum. Jadi benda yang macam dia baca-baca kat itu tu dan dia beri minum kat orang tu. Okey, jenis kedua ini adakah dia kafir? Menjadi perbahasan lah. Sebahagian mengatakan dia kafir dan kedua mengatakan dia ini tidak kafir. Tetapi dia ini boleh dihukum bunuh juga, sebab dia ini menyebabkan orang itu macam merompak lah kan, ataupun ada orang datang potong badan tikam kita ke, datang tikam kita cedera kan? Sebab dia buat benda yang sama, dia beri orang tu minum dan orang itu menyebabkan dia sakit ke, ataupun dia menyebabkan orang tu rosak rumah tangga dia ke. Jadi orang-orang macam ni juga boleh dihukum bunuh dan riddah macam hirabah ataupun sa'il ni macam kalau orang tu serang orang, dia boleh dihukum seperti itu. Okey, jadi orang-orang ni semua, jadi sihir ni kesimpulan dia rosak lah, lebih daripada baik. Maksudnya tak ada baik sangat dah. Tak ada. Mula-mula sihir diajar ni ada kebaikan. Tetapi manusia start belajar dan manusia merosakkan ilmu ini sehingga boleh putus rumah tangga, boleh porak-peranda masyarakat. Okey. Jadi kisah sihir ni tuan-tuan datang daripada mana? Dia datang daripada Allah Ta'ala cerita dalam suratul Baqarah, wattaba'u, orang-orang ini mengikut, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, mereka ikut apa yang syaitan baca ketika mana kerajaan Sulaiman dulu. Siapa Sulaiman? Nabi Sulaiman. Manusia ikut apa yang syaitan baca waktu tu. Dia belajar daripada situ. Wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidak kafir. Sulaiman tidak berlaku kafir. Walakinna syayatin, tetapi syaitan-syaitan yang pada zaman Sulaiman itu tadi kafaru, yang kufur, yu'allimuna an-nasa sihr. Mereka itu yang mengajarkan manusia tentang sihir.
Itu asal usul sihir ni. Daripada mana manusia belajar ni? Daripada syaitan-syaitan yang baca pada zaman Sulaiman. Lalu Allah bagi tahu daripada mana datang ilmu ni. Allah bagi tahu wama unzila 'alal malakaini bi babila Harut wa Marut. Ilmu ni kami tidak turunkan kecuali kepada dua orang malaikat di Babylon. Dua orang malaikat di Babylon dulu kami ada bagi kepada dua orang malaikat ilmu ni, iaitu Harut dan juga Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan kedua malaikat ni waktu tu ketika ilmu itu diberi kepada kedua orang ni, mereka takkan ajar ilmu sihir ini, melainkan mereka akan bagi tahu kami ini hanyalah cubaan daripada Allah SWT. Allah Ta'ala bagi kami ilmu ni dan kami ini cubaan. Lalu kalau kau nak belajar, fala takfur, jangan engkau kufur kepada Allah. Fala takfur. Lalu manusia, apabila syaitan ni boleh maksud manusia, boleh maksud jin. Syaitan ni ada di kalangan manusia dan ada di kalangan jin. Lalu syaitan pun start belajar ilmu ni. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Lalu mereka belajar daripada Harut dan Marut ni benda-benda yang boleh memutuskan di antara seorang lelaki dan pasangannya. Lalu Allah bagi tahu wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah. Dan apa yang dia orang buat tu sebenarnya benda tu tak boleh berlaku kecuali hanyalah dengan izin Allah. Dia orang bacalah apa pun, kalau Allah tak izin tak berlaku. Jadi kalau berlaku maknanya Allah izinkan benda tu berlaku. Okey. Fa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka itu mula belajar bondo-bondo yang merosakkan dia orang, yang beri mudarat kepada mereka dan tidak beri manfaat pun kepada mereka. Jadi asalnya ada manfaat sebenarnya. Tapi bila start manusia ambil ilmu ni, semuanya sebab nak menjahannamkan. Macam kita belajar sains lah tuan-tuan. Hari ni kita pertingkatkan ilmu sains. Kadang-kadang bagus sains tu untuk kemajuan bandar, tetapi banyak juga sains rosakkan kita. Apa dia? Kita berjaya cipta apa? Bom atom, nuklear. Semua itu apa? Satu nuklear kalau jatuh, habis satu negara. Bukan satu negara, hampir setengah benua boleh habis. Jadi sains juga boleh merosakkan. Manusia belajar benda tu sebab nak menjahannamkan. Okey, jadi benda-benda ini adalah benda-benda yang kalau belajar sihir ini dia boleh jatuh syirik boleh jatuh syirik. Okey, lalu Allah Taala sambung lagi walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sesungguhnya mereka yang belajar itu tadi telah mengetahui laman ishtarahu sesiapa yang membelinya ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang mereka itu tidak akan dapat apa-apa bahagian di akhirat esok. Sesiapa yang membeli ilmu ni, istilah ni menarik juga tuan-tuan. Sesiapa yang membeli ilmu ni, kita kadang-kadang belajar bukan nak beli pun kan kita, tapi sebenarnya tuan-tuan kita sebenarnya telah membeli sebenarnya ilmu yang tuan-tuan duduk hari ni tuan-tuan tengah beli. Tuan-tuan beli dengan apa? Masa tuan-tuan. Betul tak? Tuan-tuan beli ilmu ni, tuan-tuan setengah jam kita duduk ni, tapi kita dah buang masa kita. Kita buang masa untuk kita dapatkan sesuatu. Jadi setiap manusia itu, Nabi kata kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu pagi-pagi keluar, faba'i'un nafsahu. Lalu manusia yang keluar tadi, mereka ini menjual diri dia orang. Setiap manusia yang keluar pagi-pagi, ataupun sesiapa lah yang pencen kau keluar pagi-pagi, kesemua kita menjual diri kita. Apa maksud dia? Kita jual diri kita supaya kita dapat balik sesuatu. Macam saya pergi kerja, saya jual waktu saya untuk bos bayar saya gaji. Kita jual, semua orang jual diri dia. Lalu Nabi kata famu'tiquha au mubiquha. Okey, yang jual, semua yang jual ni tadi, ada yang membebaskan dirinya daripada neraka, ada yang juga menghancurkan diri dia. Dia buat kerja elok, dapatlah pahala. Dia buat kerja bahaya, dia minta neraka. Okey, jadi istilah dia, sesiapa yang membeli ilmu ni, Allah kata siapa yang beli ilmu ini, ma lahu fil akhirati min khalaq. Esok di akhirat, esok di hari kemudian esok, dia ini tidak ada apa-apa habuan langsung. Yakni dia telah melakukan
Syirik. Bila syirik ni, dapat tak masuk syurga? Ada kita syirik. Apabila kita mati dan kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat tak masuk syurga tuan-tuan? Tak dapat, tuan-tuan. Tak dapat. Tak dapat. Sebab orang yang tak syirik sahaja boleh masuk syurga. Sebab tu dalam hadis apabila Nabi cerita pada hari akhirat esok, apabila Nabi start nak bagi syafaat tu, Nabi merayu dengan Allah Ta'ala, banyak kali pergi, ya Allah, siapa yang ada di dalam jantung dia sebesar iman, besar iman, dia tak syirik lah dengan Tuhan maksudnya, dia tak rasa ada yang setara dengan Tuhan, ataupun ada orang yang lebih kurang dengan Tuhan, dia tak rasa macam tu, khalis lillahi ta'ala, orang ini esok Nabi akan tolong dia untuk bawa keluar. Ada sedikit, Allah kata pergi, fakhruj minha, keluarkan orang-orang macam ni, keluar, sampailah banyak kali, sampai Allah Ta'ala bagi tahu, sesiapa yang ada pada jantung dia adna mithqala habbatin min khardalin minal iman, siapa yang ada sikit sebesar zarah daripada iman, keluarkan dia daripada neraka. Tuan-tuan, jadi syirik adalah musuh utama untuk masuk syurga, tuan-tuan. Jadi jaga-jaga kita dengan syirik. Jangan kita buat syirik kepada Allah. Macam mana teruk pun orang tu, jangan syirik. Teruk pun jangan syirik. Sebab akhirnya dia ada peluang nak masuk syurga. Okey. Ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi orang-orang yang mengambil sihir ini, sebab sihir juga salah satu daripada syirik kepada Allah Ta'ala, dia esok tidak ada bahagian di akhirat. Okey. Wa qala ta'ala yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka itu beriman dengan sihir. Jibt, menurut Umar bin Al-Khattab, maksud dia adalah sihir. Taghut adalah syaitan. Mereka ini percaya sangat, maksudnya bila nak harapkan sesuatu kan, dia otak dia, okey, kita minta tolong dengan, kita guna sihir. Dia bukan minta dengan Allah Ta'ala. Jadi tawakal orang yang melakukan sihir ni dah habis kan. Itu belum cerita kerosakan yang dia buat. Tawakal yang ada dalam diri dia pun dah usah habis dah. Sebab dia beriman sangat dengan sihir ni tadi, dia beriman sangat dengan syaitan ni tadi. Baik. Jadi itu adalah dua dalil larangan kita melakukan syirik. Dan kita nak masuk dalil yang ketiga, larangan Nabi SAW daripada kita melakukan sihir. Sabda Nabi SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi, ijtanibu means jauhi, jauhkan diri kau ni, as-sab'a, 7, al-mubiqat, yang boleh menghancurkan kau. 7 benda yang boleh menghancurkan, ataupun sebahagian para ulama faham dia 7 dosa besar. Mubiqat maknanya dia benda yang boleh, bukan sekadar kita ini tanggung satu benda yang besar, dosa yang besar, dia juga boleh merosakkan kita punya akidah kita. Okey. Qalu ya Rasulullah, para sahabat tanya, wahai Rasulullah, wa ma hiya, apa dia? Apa yang 7 itu? Dan Nabi sebut yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Jadikan Allah itu setara. Macam orang sihir ni tadi, dijadikan syaitan itu setara dengan Allah. Ilmu dia tadi itu setara dengan Allah. Okay, itu yang pertama. Itu yang pertama, syirik. Dan yang kedua juga as-sihru. Nabi sebut lagi as-sihru, melakukan sihir, sebab kerosakan yang dia buat, dan juga iman dia rosak disebabkan sihir ni. Yang ketiga apa? Qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Bunuh suatu jiwa yang Allah Ta'ala larang kecuali dengan haknya, dengan tujuannya. Kita bunuh lembu, semoleh lembu, tujuannya apa? Nak makan. Jadi kita tak boleh bunuh benda-benda tanpa ada tujuan. Kita bunuh cicak sebab cicak itu dalam rumah kita lah. Kalau cicak kita jumpa kat hutan, boleh bunuh tak, tuan-tuan? Tak boleh, sebab dia tak ada sebab kan. Kalau rumah kita, dia masuk dalam rumah kita, tikus, sebab dia fuwaisik, binatang ni fuwaisik, dia merosakkan, kadang-kadang dia rosakkan rumah kita. Nabi suruh padam lampu dulu, sebelum tidur padam lampu, sebab boleh jadi binatang-binatang ni langgar lampu tu, lilin tu jatuh pakar rumah.
Ya, benda-benda ni boleh, bila dia masuk dalam kita punya kawasan, kita boleh bunuh. Tapi kalau dia duduk sorang-sorang dalam hutan, boleh tak kita bunuh? Tak boleh, tak boleh. Haram kita bunuh. Jadi jangan kita bunuh suatu jiwa yang Allah telah haramkan. Apatah lagi jiwa itu kalau manusia. Apatah lagi kalau dia Muslim. Lagilah kita tak boleh bunuh. Okey, itu nombor berapa dah tadi? Tak ingat, nombor 3. Apa tadi? Nombor 1 syirik, nombor 2 sihir, nombor 3 bunuh, nombor 4 aklur riba, makan riba. Nombor 4 ni boleh menghancurkan juga. Dan riba terbukti menghancur, bukan sahaja merosakkan, dia memang merosakkan masyarakat, tuan-tuan. Sebab orang yang pinjam ni tadi sampai mampu tak boleh bayar riba, tuan-tuan. Jaga-jaga kita dengan riba. Hari ni kita ada Islamic banking kan, tapi walaupun dia punya cara tu lebih kurang, tapi kita pakai itu dulu. Jangan kita ambil riba ni tadi. Riba ni tadi. Okey. Riba ni dia bila naik, yang miskin akan terus miskin, yang kaya akan makin kaya. Dia merosakkan masyarakat. Jadi nak Al-Quran daripada awal larang riba ni. Riba ni lebih besar riba ni daripada kita makan daging khinzir pun. Daging khinzir tu kecil banding dengan riba. Sebab Allah Ta'ala kata, siapa yang teruskan riba ni lagi, siapa yang dah diberitahu, diberi peringatan bahawa riba ni, dia tak tinggalkan riba, dia teruskan riba, Allah kata fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Bagi tahu kat orang macam ni, Allah Ta'ala dan Rasulnya isytihar perang ke atas engkau. Besarnya riba ni, tuan-tuan. Riba ni jauhi, selagi boleh kita jauhi. Kita kena jauh lah maksudnya. Jadi asalnya jangan kita ini jadi satu orang yang suka sangat berhutang, kan? Kalau tak mampu tak payah pakai ya Viva, tak apa. Pakai ya Proton Saga Viva ke apa, pakai je tu. Selagi tak mampu jangan tukar dulu. Melainkan ia mendesak. Kalau tak tukar boleh mati, kita accident. Just kita boleh lah. Gunalah bank Islam ke bank yang patuh syariah lah. Okey, nombor 4 riba. Nombor 5 makan harta anak-anak yatim. Makan harta anak-anak yatim. Anak-anak yatim adalah suatu golongan yang paling tertindas dalam dunia ni, tuan-tuan. Anak-anak yatim, tak ada dah yang lebih tertindas daripada anak yatim. Sebab anak yatim ni dia mesti bawah sebelum dia baligh lah. Sebelum baligh, itu kita consider dia anak yatim. Tak ada manusia yang lebih tak tahu nak pergi mana, nak makan apa selain daripada anak yatim. Tak tahu. Orang yang duduk tidur tepi kaki limau tu, dia boleh lagi cari makan. Bang, ada RM1 bang, ada RM2 kan, dia boleh lagi cari makan. Anak yatim memang. Jadi jangan kita makan harta anak yatim, walaupun sedikit. 7 benda ni. Nombor dah 5. Wattawalli yaumaz zahfi. Wattawalli yaumaz zahfi, iaitu lari daripada lari ketika mana berperang, berpaling. Tawalli makna dia berpaling. Tengah perang, pusing, lari. Kan kita okey, barisan hadapan menuju serang, dia pun betul dia pusing, dia lari kan. Itu dosa besar. Sebab apa? Seorang ni pusing lari. Sebab apa? Sebab orang lain pun rasa nak lari lah kan. Kita tu takut ni jantung laju, nanti tiba-tiba seorang lari, kita pun lari sekali. Jadi menyebabkan pasukan akan kalah. Dosa besar, tuan-tuan. Okey, nombor 6 dan nombor 7, qadhful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Tuduh seorang yang mukminat yang muhsan. Muhsan ni suci daripada, dia tak buat salah. Muhsan maknanya dia tak bersalah. Ghafilat yang tak tahu kan. Kita tuduh dia, weh, kau ingat dia tu baik benar ke? Kan dia tu sebenarnya malam tadi dia keluar dengan jantan mana, sedangkan dia tak keluar, kita tuduh dia. Mukminah perempuan, kita tuduh perempuan. Maknanya kita ada budaya di kalangan lelaki, tuan-tuan, suka yang suka tuduh perempuan tu. Itu sebenarnya tu cikaro lah, istilah budak sekarang kan. Dia akan tuduh macam perempuan tu macam pelacur lah, sedangkan dia orang baik. Itu termasuk di kalangan dosa besar. Jaga budak umur-umur masa muda-muda lah kan. Kita tahulah kita muda-muda tu suka buat perangai. Jadi itu juga termasuk dosa benda yang boleh merosakkan. Okey.
Jadi syahid dekat sini tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam larang 7 benda yang boleh menghancurkan kita, merosakkan kita, ataupun termasuk di dalam dosa besar. Salah satunya adalah apa dia? Tajuk kita ni hari ni apa dia? Sihir. Sihir. Salah satu benda yang boleh menghancurkan kita. Masuk bawah 83. 83 apa kan? 836. Ni nak masuk satu bab lagi kan? Salah kita ada hasar. Okay, sekejap saya tengok sekejap. Nak masuk bab baru pun tak berani. Kan lama benar pula. Okay, tuan-tuan, ada soalan tuan? Saya buka lah soalan. Masuk baru kan, tambah lagi setengah jam. Pukul 9.30 kita balik. Kan nak makan sejam kan tuan-tuan kan? Sejam makan. So boleh balik kan? Ada soalan tuan? Tentang sihir. Saya pun sebenarnya tak adalah tahu sangat tentang sihir ni, sebab tak pernah terbabit dengan sihir ni kan. Ataupun ada kawan-kawan yang main ni pun saya tak ada kawan-kawan ni. Tetapi saya hanya baca apa yang ditulis di dalam kitab Arab ni lah, untuk saya kongsikan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin ada pengalaman yang lebih dekat dengan sihir ni. Jadi apa pun ilmu sihir itu, apa pun saja, tolong elakkan, jauhkan, kerana ia boleh merosakkan akidah kita. Jangan ada orang bangga pula tu kan, saya tahu. Orang putih ni dia bahagi kepada dua magic ni. Sihir ni magic lah dalam bahasa dia orang kan. Ada black magic, ada white magic. White magic black magic yang rosakkan keluarga orang ni, pecah belah kat orang ni. Tapi ada white magic. White magic ni putih kan, white kan putih kan. White magic ni yang membuatkan dua orang itu bercinta. Kedua-duanya tak boleh dalam agama ni, tak boleh tuan-tuan. Kita ada macam-macam minyak tu, kita ada kan, minyak dagu lah, minyak senonyong lah, apalah. Wallahu ta'ala alam. Sampai situ dulu kot tuan-tuan, kalau tak ada soalan. Nasallallahu ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa ayyaj'alana hudanta muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bolehlah ambil semayang dulu ke apa.